Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua audiens sekalian. Pada pagi ini saya cuba sedikit membicarakan dan mengulas sebuah buku yang berjudul How to Have a Beautiful Mind, iaitu seni mengkomunikasikan fikiran agar menjadi pribadi yang memberi kesan. Untuk makluman, buku ini How to Have a Beautiful Mind menjelaskan cara untuk menjadi lebih menarik melalui cara berfikir kita. Melalui buku inilah anda akan boleh lebih kreatif, imajinatif dan akhirnya akan lebih menarik dalam sebuah perbincangan dengan menerapkan teknik berfikir yang betul. Penulis buku ini sudah pasti tuan-tuan kenal, Edward de Bono, yang merupakan seorang psikologi, doktor dan founding psikologi yang memperkenalkan lateral thinking. Jadi untuk siapa buku ini? Untuk siapa sebenarnya buku ini? Mungkin buku ini untuk mereka yang terlibat dalam pekerjaan yang berkaitan interaksi dan perundingan dengan orang lain. Atau yang kedua, sesiapa pun yang ingin tampil menarik dalam interaksi dan perbincangan. Apa yang dibahaskan dalam buku ini sebenarnya? Untuk makluman, setiap orang ingin tampil menarik, bukan? Khasnya dalam membangunkan interaksi dan perbincangan yang juga menarik. Bagaimana cara berkomunikasi, mengungkap, bercakap, berbicara, mengungkap idea, mendengar, merespon dan bertanya untuk kelihatan lebih menarik. Semuanya dibicarakan dalam buku ini. Jadi perkara yang menarik yang dapat anda pelajari apabila membaca buku ini sudah pastinya apa cara berfikir paralel dan bagaimana menerapkan dalam diskusi kita. Yang kedua adalah bagaimana menyatakan setuju atau tidak setuju dalam perbedaan pandangan kita semasa perbincangan. Bagaimana memastikan perbincangan agar tetap menarik. Kenapa anda perlu menjadi pendengar yang baik juga dibicarakan di sini. Dan apa perlu diperhatikan untuk menjadi perbincangan tetap menarik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cara berfikir paralel ataupun teknik berfikir 6 topik untuk membantu anda berfikir lebih indah keadaan berfikir. Biasanya dalam sebuah diskusi atau perbincangan yang biasa kita adakan, biasa kita gunakan metode argumen. Sudah pasti metode ini bersifat agresif untuk membuktikan siapa salah dan siapa betul. So manakala metode berfikir paralel yang dibincangkan dalam buku ini dimengertikan bahawa setiap orang ahli dibenarkan melihat dalam sudut pandang berbeza agar mereka melihat arah yang sama dalam perbincangan, iaitu lain sudut pandangan. Berdasarkan sisi pandangan berdasarkan pengalaman masa lain. Maka itu diperkenalkan metode topi berwarna untuk menjelaskan cara berfikir paralel. 6 topi berwarna. Topi yang pertama ialah topi putih yang melambangkan kertas ataupun bermakna yang merujuk pada informasi, fakta, rumus, pandangan dan pengalaman. Yang kedua ialah topi merah, iaitu lambang api dan kehangatan. Jadi bermakna pemegang topi merah ini bermakna perbincangan lebih bersifat emosi, perasaan dan intuisi. Perkara ini tidak boleh digunakan dalam perbincangan dan perlu disamarkan. Untuk yang ketiga, topi hitam yang melambangkan peringatan bermakna, iaitu pemikiran kritis dan pemikiran risiko. Iaitu ahli kita yang berpegang pada topi ini akan fokus kepada bahaya-bahaya, kesalahan-kesalahan dan masalah-masalah untuk membina kewaspadaan dalam kita membuat keputusan bersama. Yang keempat ialah topi kuning, iaitu kepekaan nilai, value, iaitu mencari sisi-sisi nilai dalam semua idea yang dibincangkan. Nilainya, manfaat dan cara penyelesaian masalah akan menjadi fokus untuk rakan kita yang berfungsi sebagai topi kuning. Yang kelima ialah topi hijau. Topi hijau melambangkan pertumbuhan dan energi
ataupun productivity dan creativity. Masa berbincang. Topi hijau fokus idea atau alternatif atau kemungkinan dan corak rentak berfikir. Dan sudah tentu yang akhirnya adalah topi biru yang menjadi lambang langit biru dan cakrawala. Pengendalian terhadap proses ini perbincangan banyak dimainkan oleh topi biru. Yang mana topi biru akan mengorganisasikan perbincangan kita dan juga pemikiran semua tadi. Pada awal topi biru menetapkan tujuan. Ketika perbincangan, topi biru berfungsi mengatur jalan diskusi dan pada akhirnya mengatur urutan topi yang digunakan pakai dalam sesi perbincangan. Dengan pendekatan ini, maka pada akhirnya diskusi itu, perbincangan itu akan dapat membulatkan satu kesepakatan untuk membuat satu keputusan yang semua pihak berpuas hati dengan keputusan untuk memastikan organisasi kita dan keputusan kita itu akan memberi impak besar pada organisasi. Selamat membaca dan saya sarankan tuan-tuan untuk baca buku ini, How to Have a Beautiful Mind, supaya kita sentiasa seronok bekerja dan berbahagia di tempat kerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.